Okey, Ustazah Raba'ah dengan Kak Ngah. Riak apa hari ini? Okey, riak ni astagfirullahalazim. Hari ni kan famous kan. Orang duk cerita pasal riak, pasal grup riak dan sebagainya. Jadi riak tu apa sebenarnya kan? Riak ni sebenarnya dia maksudkan adalah kita nak memperlihatkan. Kita nak menonjolkan, kita nak menunjuk-nunjuk apa yang kita ada. Ada gelang besar, kan, kita nak tunjuk kat orang supaya orang boleh nampak, oh besarnya gelang dia, dia mesti orang kaya, dia ni mesti banyak duit kan, ada kereta besar, ada rumah besar. Kalau boleh nak suruh orang datang rumah, mari tengok rumah aku ni besar-besar ke apa kan. Ada apa-apa sahaja yang kita miliki nak tunjuk kat orang kalau boleh. Jadi riak ni sebenarnya tidak dibolehkan dalam Islam. Kerana apa? Kerana riak ini sebenarnya di antara satu penyakit hati. Penyakit hati ni ada banyak, antaranya hasad, dengki, sum'ah, kita nak memperdengarkan kelebihan yang ada pada kita, nak orang tahu kelebihan yang ada pada kita, ujub, takbur kan. Takbur maksudnya kita rasa sombong, kemudian kita bangga diri. Jadi benda-benda macam ni tidak dibolehkan kerana bila mana kita tahu kalau penyakit hati ni kalau kita biar banyak perkara yang negatif kan. Antaranya kita boleh jadi orang yang tak baik disebabkan penyakit, sebab segalanya berpunca daripada hati. Jadi kenapa riak ini tidak dibolehkan? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya perkara yang paling aku takut yang berlaku di kalangan umat aku ini adalah asyirkul asghar, syirik yang paling kecil. Kemudian sahabat tanya, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa syirik yang paling kecil itu? Kemudian jawab Nabi SAW, syirik yang paling kecil itu adalah ar-riya'u, riak. Jadi yang dimaksudkan kat sini syirik itu takut kan? Kalau orang yang mempersekutukan Allah boleh keluar, boleh jadi syirik, keluar daripada Islam, itu yang paling kita takut. Tapi syirik itu yang paling besar. Tapi syirik yang paling kecil pun ada rupanya, iaitu ar-riya'. Jadi apa itu sebenarnya riak? Apa itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan syirik yang paling kecil? Ustazah Raba'ah. Okey. Syirik kecil ni jumhur ulama kata dia melibatkan perkara-perkara hatilah, penyakit hati sebagaimana Su kata tadi kan. Su kata Allahumma salli ala Muhammad, riak. Ada termasuk penyakit-penyakit hati yang lain lah. Sebenarnya syirik kecil ni. Okey, jadi ulama berpendapat bahawa ia merupakan lintasan hati. Dalam hati kita lah riak ni, kan, penyakit hati. Tapi hari ini bukan setakat dalam hati, dah terkeluar dah. Kan, dah dipamerkan di media sosial. Sebab apa? Nak riak. Riak apa hari ini? Maksudnya itu lagi apa orang kata, memalukan lah kita tengok kan. Orang kata, nak kata jahil tu mungkin tak tahulah. Jadi kita buat teguran lah kan. Asatizah kita buat teguran. Okey, jadi kenapa disebut sebagai syirik kecil? Sebab ia boleh memesongkan akidah kita. Sebab apa? Bila kita dah rasa aku punya itu, aku pandai ini, kita dah lupa sebenarnya pemberian itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan bila mana kita rasa benda itu hanyalah daripada kita semata-mata, kita sudah mengenepikan Allah, kita telah meletakkan sesuatu usaha itu atas keupayaan kita sendiri. Itu dah masukkan syirik itu. Kan? Sedangkan sepatutnya apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, apa yang kita boleh buat hari ini, hatta ustazah yang tengah bercakap pun, semua itu kerana kurniaan Allah. Semua itu dengan izin Allah, pemberian Allah. Itu je lah jawapan kepada syirik kecil. Kita serah pada Ustazah Azizah lah untuk sambungan. Terima kasih ya kawan-kawan kami sembang hal-hal riak ni, muhasabah diri jugalah kita kan. Memang gerunlah sesuatu yang menggerunkan kita. Itulah kita tengok masyarakat hari ini, kita nak mengajak semua sekali lah, yang mana yang ada buat mencipta grup-grup yang mengajak kepada kemungkaran ni, kita sebut teruslah riak. Grup riak apa hari ni tu? Grup yang mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada semua umat Nabi SAW rugi kan. Jadi kita teringat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-110, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jadi ayat yang terakhir dalam suratul Kahfi ini sendiri memperingatkan kepada kita semua sekali lagi supaya ikhlas dalam melakukan amal ibadah.
kita sebagai rakyat Malaysia khususnya, dalam tempoh kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni, sepatutnya hati kita makin rendah. Kita semakin tawaduk, kita semakin berusaha nak dekat dengan Allah Ta'ala, nak beramal ikhlas betul-betul kerana Allah Ta'ala. Macam mana dalam tempoh-tempoh sepatutnya kita dalam waktu bermuhasabah ni boleh timbul grup-grup yang macam gini. Jadi kita memang betul-betul sama-sama para asatizah nak membantras, kan? Membantras grup-grup yang macam ni. Sudahlah tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan dosa. Sia-sia segala amalan yang dibuat dengan asasnya riak tadi, menunjuk-nunjuk, merasa yang dia dapat tu harta. Kalau orang perempuan ni lebih kepada menunjukkan harta lah kan. Emasnya, duitnya, perhiasannya, semua tu menidakkan yang itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Jadi ini semua sudah lari daripada akidah kita, kan? Jadi nak jadi apa? Nak balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan muflis, kosong. Jadi kita mengajak kepada netizen semua, kalau kamu nak buat kerja buang masa dan sia-sia, janganlah mengajak orang lain sekali untuk buang masa dan sia-sia. Kalau kamu nak membuat dosa, jangan mengajak orang lain sekali untuk membuat dosa, dan sama-sama nak pergi ke arah kesesatan bersama kamu. Jadi kita menyerulah, kan? Kita menyeru pada semua. Okey, kembalilah kepada Allah Ta'ala, ikhlas dalam melakukan amal kebajikan. Wallahu a'lam.